Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazrika, langsung Sabah memilih dari Hotel Le Méridien, Kota Kinabalu. Malam ini, malam yang ditunggu-tunggu oleh seluruh negara, bukan hanya rakyat Sabah. 73 don dipertandingkan pada hari ini. Siapakah yang akan membentuk kerajaan selepas tengah malam ini? Jadi semua akan tertumpu di Sabah pada malam ini. Keputusan tidak rasmi bertalu-talu sudah memasuk dan kita sudah boleh dapatkan di media-media sosial termasuk di 501 Esrawani. Dan pada malam ini kita akan terus membincangkan bagaimana pola pengundian pada pagi tadi dan hari ini dapat kita baca apakah keputusannya bila-bila masa sahaja dari sekarang. Jadi saya tidak kesorangan pada malam ini di Hotel Le Méridien. Saya bersama Dr. Zaini Osman. Saya dah berkampung dengan Dr. Zaini Osman banyak hari dah terlupa hari ini. Dr. Zaini Osman, Ketua Penyelidik Geopes Universiti Malaysia Sabah. Dr. Zaini, mungkin sebagai permulaan kita, setakat jam 7 suku malam ini, apa yang mengejutkan, mungkin apa yang menarik yang akan kita tunggu bila-bila masa saja dari sekarang dari sudut keputusan dan juga angka-angka yang kita akan lihat secara rasmi? Setakat jam 7.15 ada keputusan-keputusan rasmi, maklumat rasmi yang saya percaya macam mana Tuan Haji cakap tadi, dalam media sosial, dalam handphone saya sendiri pun, saya fikir ini sesuatu yang normal sebenarnya, kerana PRN ini menjadi tumpuan dan nampaknya pelbagai pihak cuba nak memberikan maklumat-maklumat yang terkini, yang pantas, dan apa yang saya lihat setakat ini, walaupun dia tidak rasmi, nampaknya disejajar dengan sebagaimana yang anggaran ataupun ramalan yang dibuat oleh pihak Geopes tentang keadaan ataupun bagaimana keputusan yang akan muncul dalam konteks zon-zon kajian yang kami lakukan. Kami ada 6 zon kajian yang kami lakukan. Itu zon 1, zon 2, kami bahagikan Sabah dalam konteks itu hinggalah kepada zon yang ke-6. Nampaknya dalam keputusan-keputusan tidak rasmi itu, beberapa keputusan yang muncul daripada zon 5 dan zon 5 itu seolah selari dengan apa yang kita ramalkan di sudut sentimen pengundi. Nampaknya pengundi memang fokus kepada cara bagaimana mereka melontarkan undi mereka itu berasaskan kepada komponen-komponen yang kami uji di lapangan. Jadi ini sesuatu yang menarik, dan kami juga dalam konteks kumpulan penyelidik Universiti Malaysia Sabah ini yang berada di bawah payung Geopes ini, kita cuba nak melihat sejauh mana komponen-komponen ataupun variable-variable yang kita uji di lapangan itu diterjemahkan oleh pengundi dalam konteks bagaimana mereka memilih ataupun membuat keputusan pada malam ini. Jadi saya rasa setakat ini nampaknya agak selari, agak tidak lari daripada apa yang kita ramalkan. Okey, saya nak minta ulasan segera tentang kemenangan ataupun angka tidak rasmi yang dikatakan calon PKR Raymond Ahwar di Suk. Ini satu pertarungan yang sengit. Kalau itu angkanya, pastinya incumbent akan tewas di Suk di situ. Tetapi sebelum itu, Dr. Zaini, kita ke SPR bersama rakan saya Asim Hassan yang mungkin ada butiran dan juga keputusan-keputusan tidak rasmi yang kita boleh dengarkan bersama Asim. Silakan Asim. Baiklah, terima kasih Haji di Le Méridien Hotel. Saya sekarang berada di pusat media SPR Sabah. Apa yang pasti, segala pengamal media menunggu keputusan rasmi di pusat media ini, dan boleh kita bawakan bayangan daripada itu adalah keputusan tidak rasmi yang kita perolehi adalah Kerajaan Warisan Plus telah mendahului dengan 10 kerusi dimenangi dengan Gabungan Rakyat Sarawak masing-masing 3, iaitu di Dun Lamak, di Bingkur dan juga di Kiulu. Dan dapat juga saya bayangkan yang mana di Warisan Plus itu sendiri ada
unofficial, keputusan tidak rasmi Dilikas Kepayan Sok, Sulabayan, Sebatik dan Senalang itu sendiri yang merupakan kerusi Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal. Dan Haji, perkembangan dari semasa ke semasa kita akan sentiasa bawakan, dan apa yang kita maklumkan adalah daripada SPR ini sendiri hanya keputusan rasmi akan diumumkan di sini. Dan mungkin itu saja dari perkongsian saya, Haji, daripada Pusat Media SPR Sabah ini di Wisma Persekutuan. Terima kasih Asim Hassan di Pusat Media SPR terus memberikan maklumat terkini secara keputusan tidak rasmi ataupun rasmi yang kita boleh dapatkan dari Asim melalui laman media sosial Esrawani dan juga di esrawani.com. Dr. Zaini, saya awal tadi mengajukan soalan Don Sok. Ini satu keputusan yang agak memeranjatkan. Adakah ini sudah dijangkakan dengan pertandingan banyak penjuru di kebanyakan kawasan-kawasan KDM ini, dan ini antara keputusan yang kita dapat jangkakan apabila banyak penjuru, tokoh besar bertanding di situ, parti-parti utama KDM bertanding. Jadi mereka yang mendahului itu adalah satu figura yang perlu kita lihat dalam keputusan-keputusan seterusnya. Tetapi disuk dulu. Baik, kalau kita lihat keputusan tidak rasmi di SUK itu, kita masih anggap sebagai keputusan yang tidak rasmi kerana belum disahkan lagi oleh pihak SPR. Salah satu daripada komponen yang kita uji adalah tentang peranan belia. Jadi Raymond itu saya lihat adalah antara individu yang dilihat oleh pengundi-pengundi di SUK sebagai boleh mewakili suara untuk bagaimana membangunkan wilayah SUK ini ataupun daerah SUK ini di bawah Parlimen Persiangan itu. Jadi dalam konteks pertandingan banyak penjuru ini, dan kita lihat dengan jelas bahawa bagaimana suara belia ataupun suara anak muda itu dianggap sebagai salah satu daripada strategi yang paling baik untuk pengundi-pengundi di SUK untuk mengangkat kepentingan dan juga kemandirian mereka. Dan kita tahu kawasan SUK adalah kawasan pendalaman atas. Ya. Yang persoalan asasnya, persoalan infranya, persoalan mandiri dan juga kesejahteraan masyarakatnya itu masih adalah merupakan isu yang sangat fundamental. Jadi saya fikir dari segi komponen bagaimana isu belia ini ataupun kepimpinan muda ini ataupun dikaitkan dengan calon muda ini, saya fikir ini suatu yang memang menjadi bualan ataupun isu kempen dalam konteks PRN Sabah ini. Adakah kita dapat jangkakan keputusan yang sebegini akan berlaku di kawasan-kawasan seumpamanya untuk zon ataupun kluster ataupun bahagian-bahagian yang diberikan oleh pihak Geopes, iaitu kawasan Dusun Murut seperti di Melalap, di Kemabung, kalau di utara Sabah itu iaitu dari Matunggong, di Kota Marudu, di Parlimen di bawah Kota Marudu dan juga Kudat. Adakah kita dapat menjangkakan apabila banyak penjuru dan tokoh-tokoh hebat termasuk bebas itu bertanding sesama sendiri, jadi ada yang akan mendahului dengan tidak semena-mena? Ya, kalau kita lihat pada PRN kali ini, isunya adalah tentang kewibawaan calon. Jadi dalam konteks pertandingan banyak penjuru, especially kawasan KDM majority area ini, dan kita tahu KDM dari segi komuniti KDM, dari segi tingkah laku pengundian mereka agak kritikal, khususnya dalam konteks untuk melindungi kepentingan hak-hak suku kaum KDM di Sabah ini. Jadi sepanjang 3-4 pilihan raya yang lalu kita lihat memang kawasan-kawasan KDM adalah merupakan kawasan-kawasan yang boleh dikata sangat vokal dalam menyuarakan aspirasi politik mereka. Jadi saya tidak terkejut sekiranya nanti kita lihat akan berlaku beberapa keputusan yang upset, munculnya tokoh ataupun calon-calon baru untuk mewakili kepentingan jajaran pengaruh-pengaruh KDMR di negeri Sabah ini. Kalau lebih spesifik, di mana don yang kita perlu perhatikan dengan dekat dalam keputusan pada malam ini bagi kawasan KDM? Saya rasa antara don yang sangat perlu kita berikan perhatian don Matunggong, don juga don Nabawan perlu kita berikan juga perhatian. Don Melalap, Kemabung itu sendiri perlu juga kita berikan perhatian kerana ini kawasan-kawasan yang merupakan kritikal kepada tokoh besar di Melalap betul. Di Melalap dan juga di Kemabung itu sendiri. Jadi ini adalah antara kawasan-kawasan don pendalaman atas yang sebenarnya saya fikir tidaklah mengherankan kerana semenjak memang
beberapa pilihan raya yang lalu pun kawasan-kawasan ini memang selalu memberikan keputusan-keputusan yang mengejutkan. Jadi kalau kali ini berlaku dalam konteks ataupun situasi begitu, saya fikir dia sesuatu yang sinonim dengan aspirasi politik di kawasan KDMR ini. Adakah itu yang ditakuti oleh gabungan rakyat Sabah, iaitu komponen BN, PN yang bertembung sesama sendiri lebih daripada 19 kursi itu? Adakah dan ini hasilnya yang menyebabkan tidak akan berpihak kepada mereka ataupun bagaimana yang perlu kita lihat di kawasan KDM ini? Ya, pertembungan sama sendiri ini sebenarnya akhirnya dari segi taktikal ataupun segi logika politik pun memang tidak menguntungkan gabungan rakyat Sabah itu, kerana kalau kita lihat ke bawah, kita dalam konteks kajian lapangan kita, isu yang dikaitkan dalam konteks kawasan KDMR ini adalah isu kepimpinan. Maksud di sini adalah isu kepimpinan lokal kawasan tersebut. Jadi pertembungan sesama sendiri dalam konteks GSR ini membawa kemunculan tokoh-tokoh dari luar daripada lokaliti itu. Jadi di sinilah dia akhirnya memberikan satu backfire ataupun tamparan balik kepada gabungan rakyat Sabah ini, kerana munculnya tokoh-tokoh yang secara tidak langsung mewakili kepentingan lokal di kawasan Matunggung umpamanya, di kawasan Melalap umpamanya, di kawasan Tandik umpamanya, Bandar umpamanya. Jadi isu kepimpinan adalah satu elemen yang penting, tapi pada kali ini di kawasan-kawasan ini isu kepimpinan yang bersifat very localized, sangat tempatan sifatnya, sangat dekat dengan persoalan ataupun identiti ataupun sinonim dengan kesukuan di kawasan-kawasan tersebut. Semalam kita berada di Melalap. Jamawi Jaafar mewakili Barisan Nasional akan bertembung dengan Peter Anthony, orang kuat warisan bekas menteri di Kerajaan Sabah dalam Warisan Plus. Begitu juga ada dari PBS, orang kuat PBS, Datin Sri Radin, Datuk Sri Radin kan? Radin Malik, dan juga penghibur daripada suku Murut yang hebat. Jadi semuanya ini perlu kita lihat secara dekat bagaimana etnik memainkan peranan, keakraban, kekeluargaan dan bagaimana jasa mereka bersama dengan masyarakat. Biarpun orang lama, tetapi kalau mereka sudah lama tidak bersama dengan masyarakat, ada figura-figura yang sentiasa dekat, apatah lagi dalam pandemik COVID-19. Jadi mungkin ada angka-angka baru ataupun keputusan tidak rasmi yang boleh kita kongsikan pada jam ini. Zul dan Hilal, silakan. Jin Azri, kita sekarang ni ada keputusan baru, tetapi kita tahu juga bagi anda yang mungkin berada di Sabah dan nak masuk waktu Isyak dah pun, dan kita percaya ramai antara anda sedang makan malam, selamat menjamu selera, dan kami dekat sini relax dahulu, relax dulu, tenang-tenang bahkan. Okey, sebab jam 7 minit malam tadi kita telah pun mendapat keputusan tidak rasmi perkembangan semasa proses kiraan undi di DUN N25 Kapayan, yang mana calon warisan Jenial Lasimbang mendahului dengan 4,784 undi, yang mana kita tahu proses kiraan undi ini masih lagi berlangsung, dan warisan berada di depan dengan 4,784 undi, diikuti MCA 770 undi, PBS 324 undi, PGRS 303 undi, LDP 144 undi, PCS 102 undi dan bebas 18 undi. Dan kalau dilihat daripada situ, kalau melihat kepada jumlah pemilih di N25 Kepayan, jumlah pemilih yang berdaftar adalah sebanyak 30,034 pemilih. Angka itu masih lagi jauh, tetapi ini juga kerusi yang menjadi tumpuan malam ini yang boleh dikategorikan sebagai kerusi panas, kerana N25 menyaksikan pertembungan di antara MCA dan juga PBS, walaupun mereka ini bergabung di dalam gabungan rakyat Sabah. Dan kalau kita melihat kepada calon-calon yang lain itu, seperti Jenial Lasimbang, seperti yang dipetik oleh saudara Hisamuddin sebentar tadi, mengatakan bahawa Jenial Lasimbang antara calon favorit kerana sumbangan yang dilakukan ketika COVID-19. Dan sebenarnya Hilal, kalau dilihat kepada Stephen Jacob Jimbangan daripada PGRS itu adalah sebenarnya pernah satu pasukan bersama dengan Jenny, di mana beliau keluar daripada parti DAP suatu ketika dahulu dan juga menyertai PGRS. Satu kerusi yang cukup menarik di N25 Kapayan. Lain ada lagi mana? Adalah cerita di Kapayan, dan kita terus ke N21 Luyang, yang mana keputusan tidak rasmi pada ketika ini Pong Jin Ze dari warisan itu DAP mendahului dengan 10,488 undi, yang mana diikuti dengan SAPP G Tian Siong 602 undi, LDP 183 undi,
PCS 114 undi, bebas 62 undi dan PGRS 43 undi. Dan untuk anda yang ingin mengikuti perkembangan proses pengiraan undi ini, anda boleh terus ke prnsabah.astroawani.com sebab di situ kita letakkan semua, kita kumpulkan keputusan-keputusan tidak rasmi dan kita juga sambil-sambil menunggu keputusan rasmi itu, kita boleh tahu bagaimana kita nak mengagak bila agaknya keputusan rasmi itu akan keluar. Sebab kalau kita tengok daripada keputusan tidak rasmi ini, di Luyang ni mungkin baru 1/3 daripada keseluruhan. 1/3, namun tetapi Kita tengok juga bergantung kepada peratusan menurut undi. mereka yang berada di lapangan, undi yang dimiliki oleh calon DAP ini sedikit ke hadapan, agak jauh ke hadapan kerana berdasarkan jumlah kotak undi yang sudah pun diterima, beliau mendahului sebanyak 90% daripada kotak ini memihak kepada beliau. Kerana Pong Jising ini juga merupakan salah seorang daripada menteri yang menganggotai Kabinet Negeri Sabah sebelum ini dalam Kerajaan Warisan Plus di bawah portfolio belia dan sukan. Mungkin atas faktor personality dan juga itu mungkin memberikan kelebihan kepada beliau. Itu dia N21. Apa yang kami katakan ini adalah keputusan tidak rasmi. Kerana anda juga seperti kami mendapat maklumat yang cukup banyak pelbagai sumber pada ketika ini dan inilah yang menyebabkan keadaan begitu banjir sekali dengan informasi. Kalau anda berada di Twitter, anda berada di WhatsApp dan juga di Telegram, semestinya lambatkan maklumat. Ratusan mesej-mesej baru masuk dan kami kumpulkan dan kami bawakan kepada anda keputusan tidak rasmi proses pengiraan undi yang mana sedang berlangsung. Baik, sebelum kita terus ke perkembangan lain, ini adalah antara satu perkara yang turut menjadi bualan hangat sepanjang masa pada ketika ini, terutamanya bagi mereka yang bertugas di Sabah, yang mana Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sebentar tadi ada memaklumkan bahawa sesiapa yang baru pulang dari Sabah wajib disaring, kuarantin di rumah dan pakai gelang kuarantin. Bagi anda yang mungkin ingin mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan perkembangan ini, anda boleh terus ke astroawani.com. Tapi kalau nak keputusan tidak rasmi dan keputusan rasmi, prnsabah.astroawani.com. Haji Nazri. Haji Nazri, teruskan. Jealous saya Zul dengan Hilal kopi-kopi di Bukit Kewangan. Tapi kopi-kopi original di Sabah di Kota Kinabalu, di Meridian. Semalam kami ditanam dengan Dr. Zaini, kita pergi kedai kopi, kilang kopi sendiri. Itu betul kopi-kopi ditanam. Jadi Dr. Zaini, tadi Hilal memberi maklumat keputusan tidak rasmi di N25 Kepayan. Jamie Lasimbang berada di hadapan, di Luyang juga DAP berada di hadapan. Yang kita sedia maklum juga DAP berjaya mempertahankan iaitu angka tidak rasmi di Olopura dan juga di Seri Tanjung. Jadi nampaknya DAP seperti mana kita punya cerapan kawasan-kawasan sebegini sepatutnya tak perlu bincang dah. Betul, boleh kita tetapi apabila kita berada di lapangan, semua parti berkempen begitu hangat, begitu kata pun intensif sekali, walaupun mereka tahu kalau saya kesendakan di Tanjung Papat itu pengurusi DAP Sabah memang all out. Walaupun kita tahu kawasan dia begitu kuat, pengaruhnya begitu kuat, tetapi jentera DAP berada di seluruh Tanjung Papat. Mungkin apa yang perlu kita baca daripada take for granted, tetapi dalam pilihan kali ini semua bukan business as usual, Dr. Zaini. Ya, kalau kita lihat misalnya di Don Kepayan dan Luyang ini, saya mempersepsikan dua Don ini sebagai kalau di Semenanjung lah macam Bukit Bintang ataupun di Ipoh Utara, Kepong. Iaitu don-don yang mana komuniti pengundinya adalah komuniti yang berada di paras kelas menengah. Dan biasanya komuniti pengundi di paras kelas menengah ini mereka sangat mementingkan tentang persoalan perkhidmatan. Bila disebut tentang persoalan perkhidmatan dan terkait dengan cukai yang mereka bayar kepada majlis kerajaan tempatan dan sebagainya, dan dikaitkan pula dengan anti-establishment dan sebagainya, mereka ni sangat kritikal. Mereka adalah kelompok-kelompok pengundi yang sangat tinggi literasi politik mereka. Mereka ni akan sentiasa menuntut tuntutan-tuntutan yang terkait dengan kesejahteraan mereka dalam lingkungan bandar dan juga separa bandar itu. Jadi dalam konteks inilah dengan peningkatan literasi politik itu tadi dan dikaitkan pula dengan traditional seat for DAP ataupun parti-parti seperti PBS dan sebagainya, mereka harus meletakkan calon yang benar-benar berwibawa dan mampu membawa aspirasi kelas menengah itu. Dan inilah yang terjadi dalam konteks
samalah juga apa yang dengan DUN di Elapura ataupun di Tanjung Papat ataupun di Seri Tanjung di Tawau. Kita masih menunggu keputusan rasmi. Dan adakah Dr. Zaidi akan menjagakan bagi kawasan-kawasan yang ditandingi calon-calon PKR seperti Christina Liu di Api-Api dan mereka yang berada di kawasan bandar Kota Kinabalu, Sandakan dan juga Tawau ini akan masih status quo sifatnya? Saya melihat status quo itu kekal di situ ya, kerana sifat dan juga corak bagaimana tingkah laku pengundi di kawasan bandar ini sama ada mereka memberi sokongan kepada establishment ataupun sebaliknya, dua-duanya akan menguntungkan mereka kerana kawasan bandar, kawasan komersial, mahu tidak mahu peruntukan pembangunan terpaksa dilakukan, keefisienan dari segi perkhidmatan dan sebagainya harus ditingkatkan dalam konteks ini sebagai sebuah bandaraya umpamanya ataupun sebagai sebuah pusat pentadbiran di kawasan pantai timur ke umpamanya. Jadi hal-hal begini sebenarnya memberi kelebihan kepada pengundi untuk lebih bermandiri dalam mereka menentukan siapakah undi itu akan mereka tuangkan. Jadi ini saya fikir corak ataupun budaya politik bandar, pengundi bandar yang tidak juga jauh lari dengan mana-mana gaya politik ataupun tingkah laku pengundi di kawasan kelas menengah. Antara angka tidak rasmi ataupun keputusan tidak rasmi yang dimaklumkan kepada awal ni ialah di Don Sebatik. Saya pun ke Sebatik, satu kawasan yang ada sempadan perbatasan negara antara Malaysia dan juga Indonesia. Pulau itu terbelah dua. Kalau seberang sana sampailah ke Indonesia, seberang sini sampailah ke Malaysia. Tetapi isu asas ekonomi dan pembangunan begitu mendesak. Dikatakan penyandangnya Datuk Muiz Picu berada di belakang. Adakah ini dijangkakan juga? Tapi kami di lapangan juga merasakan begitu sengit dengan calon warisan yang agak kata pun kehadapan, walaupun dua penggal sudah bersama dengan Datuk Muiz Picu. Jadi dapatan Geopes dan rakan-rakan di Tawau ataupun dikelabakan di Don Sebatik secara spesifiknya. Baik, dari sudut strategi kajian kami lah di Geopes, zon Don Sebatik ini terletak di bawah zon 5, zon 5. Dan sebagaimana yang Haji sebut tadi, saya pun sebut bahawa premis asas untuk memahami PRN Sabah 2020 ni adalah dia sangat localized. Sangat sukar untuk buat satu generalisasi yang umum tentang inilah bentuk ataupun aspirasi keputusan saya jangkakan keputusan PRN Sabah 2020. Baik. Berbalik pada Don Sebatik, kita zoom in. Sifatnya adalah sangat lokal sifatnya, okey. Lokal. Datuk Muiz Picu sudah berada di situ selama 2 penggal. Sebelum itu kalau tidak seingat saya adalah Datuk Patawari yang bertanding di situ. Jadi komuniti di situ sebahagian besarnya di Sebatik lah komuniti Sebatik, orang Bugis, orang Bajau dan sebagainya. Dan majoriti adalah kelompok-kelompok Bajau, kelompok Tidong, kelompok Bolongan, Bugis. Jadi selama ini seolah Sebatik, Toraja, ada sedikit Toraja di situ. Dan selama ini seolah Sebatik itu dikuasai oleh kepimpinan Bugis. Jadi di sinilah berwujudnya interplay, the dynamic, the local dynamic. Semua calon meletakkan calon Bugis di Sebatik. Jadi ada calon warisan datang daripada komuniti Tidong. Dan di sinilah saya lihat adanya sebagaimana juga di Matunggung umpamanya timbulnya suara-suara bahawa untuk kali ini mereka memerlukan orang lokal, rungus lokal, orang yang rungus lokal umpamanya ataupun bajau lokal umpamanya ataupun bajau Sebatik umpamanya. Jadi ini saya rasa antara faktor yang buat masa ini membuatkan Datuk Muiz Picu itu agak sedikit ke belakang. Apapun ini keputusan tidak rasmi. Tidak rasmi. Banyak lagi kursi ataupun peti-peti undi yang belum dikira secara rasmi. Terus bersama kami di Esrawani, Sabah Memilih, hari mengundi dah selesai. Keputusan pada malam ini anda bersama saya Nazri Kahar dan rakan-rakan di Esrawani. Selepas ini 7.45 dan kami akan memberikan perincian dalam banyak perkara berkaitan dengan keputusan rasmi dan juga keputusan tidak rasmi Pilihan Raya Negeri Sabah. Terus bersama rakan dalam 7.45.